Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa huwal qail ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima wa amidana min nurihi ya nur. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima wa ja'alna taufiq dauman sahiba. Pertamanya terima kasih kepada pengurusi majelis yang dihormati lagi dimuliakan Sahibus Samahah Datuk Muhammad Yusuf bin Haji Ahmad Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, Sahibul Fadilah Ustaz Amran bin Awaluddin Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, para pegawai Jabatan Mufti Negeri Sembilan yang dihormati, yang mana telah membentangkan papernya sebelum ini, Dr. Syuhada Mahmud, dan juga bersama saya Dr. Abdullah Jalil daripada USIM, Al-Fadil Ustaz Muhammad Afif bin Yahya, pengurusi Akademik Warisan Nusantara, Tuan Haji Syah bin Abdullah, pengurusi Masjid Datuk Kelana Petra, Al-Fadil Ustaz Azamir alias Imam Masjid Tunku, Tuanku Zainal Abidin, Syekhuna Fadilah Dr. Jahid Haji Siddiq, para tuan-tuan guru, para asatizah, muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaAllah saya akan cuba untuk mengupas topik berkenaan dengan tawasul dan istighasah menurut perspektif hadis Nabawi yang sebahagiannya telah pun disampaikan oleh sahabat kami Dr. Syuhada Mahmud, dan saya cuba untuk tidak mengulangi apa yang telah beliau sampaikan, ataupun kalaulah terulang pun mungkin itu sebagai pengukuhan lah, ya. Sebagai pengukuhan dan mungkin penambahan terhadap apa-apa yang telah disampaikan sebelum ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, bila ayat yang saya bacakan tadi di awal yang bunyi firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah yang boleh menyampaikan kepadanya. Jadi perkataan al-wasilah ini yang perlu kita faham mengikut kerangka Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana saya petik daripada kalam Sayyidi Dr. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajib Antusahah. Beliau menyebut tentang apa maksud al-wasilah, iaitu setiap apa yang dijadikan Allah sebagai sebab untuk mendekatkan diri kepadanya, mendekatkan seseorang, diri seseorang kepadanya. Jadi ianya berbentuk umum, setiap apa yang dijadikan Allah sebagai sebab, dan penyampai kepada ditunaikan segala hajat olehnya Subhanahu wa ta'ala. Maka yang jadi perkara utama pada al-wasilah ini, dalam bertawasul, adalah sesuatu atau seseorang yang dijadikan wasilah. Walaupun dalam teks yang asal tu dia tidak ada sesuatu atau seseorang, dia mafhum daripada apa yang nak disampaikan itu kita dapat fahami, sesuatu atau seseorang. Ala kulli hal, ianya adalah selain daripada Allah, ghairullah. Sama ada amalan kurbah, amalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun orang saleh, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah tentu ghairullah, selain daripada Allah, ya.
Jadi ini al-wasilah. Ya, hendaklah mempunyai kedudukan dan kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-wasilah itu yang mempunyai kedudukan, ya, qadar wa hurmah, ya, kedudukan dan juga kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ialah dia punya key word. Ya. Macam mana nanti kita patut meyakini apa yang perlu kita iktikadkan dalam diri kita ini berkenaan dengan al-wasilah ini dalam bertawasul dan juga istighasah. Jadi kalau yang tidak ada kedudukan dan kehormatan di sisi Allah ini tidak boleh jadi wasilah. Jadi dia mesti ada yang yang disebut sebagai qadar wa hurmah indallah. Mesti ada kedudukan dan kehormatan di sisi Allah. Jadi kalau ada yang kata macam mana istighasah dengan pokok, ya ini orang yang dia main-main, ya. Dia luar daripada apa yang kita bincangkan. Ya. Soalan bodoh lah kalau kita kalau kita nak sebut itu di luar daripada konteks. Dia mesti mempunyai qadar wa hurmah indallah. Ini ialah dia punya perkara yang perlu kita sematkan untuk kita faham tentang tawasul dan istighasah. Jadi lafaz al-wasilah ini dalam ayat tersebut umum. Maka ianya mencakupi bertawasul dengan orang-orang atau pribadi yang mempunyai keutamaan daripada kalangan para nabi dan orang saleh, sama ada sewaktu mereka hidup dan selepas kewafatan mereka. Ya, sebab apabila mereka ini masih hidup, tidak ada yang pertikaikan. Ya, kalau nak minta bantuan, ya, nak minta pertolongan, ya Rasulullah bantulah kami, tidak ada yang pertikaikan. Tapi apabila telah wafat, ada yang pertikaikan. Tak boleh, dah wafat dah, mati. Jadi mati, diingat mati itu mati macam orang yang tidak ada kedudukan dan kehormatan di sisi Allah. Ini kena faham. Sedangkan para nabi, para syuhada, ini jelas dia punya dalilnya bahawa mereka ini hanya berpindah daripada alam fan kepada alam baqa. Hanya berpindah daripada satu alam ke satu alam yang lain, tapi mereka tetap hidup, ahya, hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi saya tertarik bila Dr. Syahada sebut ma'alladzina an'amallahu alaihim. Jadi orang yang mempunyai qadar wa hurmah, kedudukan dan kehormatan di sisi Allah taala ini, mereka ini ialah alladzina an'amallahu alaihim, orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah ke atas mereka. Jadi siapa yang diberikan nikmat oleh Allah ini, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Yang hujung tu was-salihin termasuk sekali. Inilah orang-orang yang alladzina an'amallahu alaihim, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita bertawasul, beristighasah dengan para nabi, dengan para wali, para salihin, dikatakan kita minta dengan ahli kubur. Dia punya ayat jahat dia, ahli kubur. Padahal bukan semua ahli kubur. Bila sebut ahli kubur, artinya semua ahli kubur itu macam sama. Padahal tidak sama. Buktinya ayat yang saya bacakan. Para nabi, para siddiqin, para syuhada dan juga para salihin ini tidak sama dengan ahli kubur yang lain, berbeza. Ini yang perlu kita faham. Dan juga mencakupi bertawasul dengan melakukan amal-amalan saleh ini sepakat. Ini tidak ada masalah dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan 3 orang yang terperangkap dalam gua. Ini semua cerita orang tahulah. Semua orang tahu cerita ni, yang mana mereka ini bertawasul dengan amalan saleh mereka. Amalan baik mereka. Jadi bertawasul dengan amalan ini juga termasuk yang saya sebut tadi, ghairullah, selain daripada Allah. Bukannya mereka ini telah syirik. Maknanya tawasul ini dianjurkan, disyariatkan sendiri oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita menggunakan perantara. Amalan soleh itu perantara.
Amalan soleh itu ialah perantara. Jadi dia kata apa ni kita ini menggunakan perantara macam orang kafir menggunakan berhala sebagai perantara. Waliyahzubillah. Padahal jauh, sangat berbeza kefahaman kita, i'tikad kita dengan orang kafir. Jadi ini yang perlu kita faham. Jadi ayat yang disebut oleh mereka itu ayat yang ditujukan memang kepada orang kafir, orang musyrik yang menyembah berhala, lalu dihujahkan, dipakaikan, dipasangkan kepada orang Islam, orang mukmin, kepada ahli sunnah wal jamaah waliyahzubillah. Jadi itu sepakat sebenarnya. Bertawassul dengan amalan soleh ini sepakat sebab dalilnya sahih. Dalil sahih, dan nanti saya akan sebut juga dari dalil yang lain berdasarkan kesempatan yang ada. Dan kalau ada yang kata dhaif ni ustaz, itu mengikut penilaian dia. Bukannya dhaif itu sepakat semua ulama kata dhaif, semua ulama hadis kata tak. Bila kita hujah-hujahkan, lama kelamaan ada yang terima juga. Oh maknanya bertawassul ni boleh lah. Ini yang dia baina tengah-tengah ni, Dia tengah-tengah. Jadi bila dia faham hujah, faham konsep, jadi dia terima tawassul, tapi dia tolak istighasah. Nanti kita akan terangkan apa yang berbeza dan apa yang sama berkenaan dengan tawassul dengan istighasah. Okay. Jadi ini berkenaan dengan konsep asas yang mungkin nanti saya akan terangkan lagi berkenaan dengan kaedah yang lain berkenaan dengan tawassul dengan dan istighasah ini. Dan selain daripada hadis berkenaan dengan 3 orang yang bertawassul dengan amalan salih mereka, ada hadis yang masyhur yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang bertawassul dengan bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Al-Abbas radhiyallahu anhu. Jadi pada masa itu mereka ini sudah lama kemarau, tidak turun hujan. Jadi Sayyidina Umar pun memanggil Sayyidina Al-Abbas dan bertawassul dengan beliau. Jadi ini menunjukkan bahawa apa yang disebutkan tadi al-wasilah tadi bukan amal soleh semata-mata, tetapi juga termasuk hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi dalam hadis itu disebutkan bahawa Umar menyebut, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyyina. Ya Allah, sesungguhnya kami dahulu bertawasul kepadamu dengan nabi kami. Jadi bermakna sebelum itu mereka bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda masih hidup. Fataskina, maka engkau telah memberikan kami hujan. Wa inna natawassalu ilaika bi'am nabiyyina faskina. Dan sesungguhnya kami bertawassul kepadamu dengan pakcik nabi kami. Disebutkan pakcik nabi kami, tidak disebutkan Bil Abbas, sebab dia ada sir, ada rahsia di situ, bahawa yang diutamakan kenapa Al-Abbas bukan sahabat-sahabat yang lain, bukan Osman, bukan Ali, tapi kerana dekatnya hubungan Sayyidina Al-Abbas ini dengan Nabi, iaitu sebagai pakciknya, maka disebut bi'am nabiyyina faskina, maka berilah hujan kepada kami. Jadi mereka pun diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahawa satu kefahaman yang lain, bahawa bertawassul itu bukan hanya dengan Nabi sahaja, tapi juga dengan orang yang saleh. Ini dalil bahawa bertawassul itu bukan sahaja dengan Nabi, tapi juga boleh dengan orang yang saleh. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, natawassalu ilaika bi'an nabiyina, kami bertawassul kepadamu dengan pakcik Nabi kami, yang mana pada masa itu
mereka masih hidup, beliau masih hidup, ya, dan ini menunjukkan bahawa, ya, Al-Abbas ini dia adalah, ya, seorang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan didahulukan oleh Umar, ya, untuk apa ni Allah Taala segera turunkan hujan itu. Dan ini juga sebenarnya ada unsur istighatsah. Yang jelas nak tawassal itu tawassul, tetapi tujuannya apa? Nak minta bantuan, ya, nak minta bantuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dia juga berkaitan, ya, dengan al-istighatsah, ya, meminta bantuan, ya. Jadi dia ada kait tu, dia ada kait, ya. Tawassul, ya, maknanya dia menggunakan perantara, manakala istighatsah itu, ya, meminta bantuan. Jadi biasanya kalau kita menggunakan perantara ni nak meminta sesuatu, itu dia punya perkaitan dia, ya. Cuma perbezaan dia ialah dari segi makna, ya. Tawassul maknanya meminta apa ni, menggunakan perantara dengan wasilah, manakala istighatsah ini meminta bantuan, meminta pertolongan, meminta sesuatu. Jadi biasanya orang yang bertawassul ini dia nak meminta sesuatu. Jadi itu dia punya perkaitan. Yang perbezaan ialah dari segi apa makna lughawi, ya, bahasa sahaja. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya. Dan perlu diingat bahawa Sayyidina Umar ini bukan Nabi. Sayyidina Umar bukan Nabi. Maka dia bukan syari', maka dia bukan yang apa ni mensyariatkan. Yang boleh mensyariatkan hanya Nabi, ya, Allah Ta'ala yang menurunkan syariat, dan Nabi juga, ya, termasuk syari', iaitu niabah anillah, ya, sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menerima wahyu daripada Allah. Jadi dia juga disebut syari' majazan, secara majaznya juga Nabi yang boleh mensyariatkan dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Sayyidina Umar bukan syari', dia bukan membawa syariat baru. Dia bukan membawa syariat baru. Artinya apa? Kefahaman Sayyidina Umar ini ialah menunjukkan bahawa dia faham, ya, bahawa tawassul itu secara umumnya, ya, sama ada dengan Nabi ataupun dengan orang yang saleh, itu boleh saja, tidak ada masalah. Sebab Sayyidina Umar dia bukan mendapat apa ni wahyu, tidak, dia bukan Nabi. Jadi ada yang kata, oh ini ialah dalil bahawa ketika Nabi dah wafat, mansuh. Ini memansuhkan, dalil ini memansuhkan bertawassul dengan Nabi. Bukan begitu. Ya? Sebab Sayyidina Umar ni dia bukannya menerima wahyu sehingga boleh memansuhkan, ya, dalil yang sebelumnya, tak. Ini yang perlu kita faham. Jadi ini merupakan dalil bahawa boleh bertawassul dengan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga nanti kalau yang berkaitan dengan yang telah wafat dengan yang masih hidup dengan yang telah wafat, itu juga nanti ada dalilnya. Jadi bermakna sama ada masih hidup ataupun telah wafat, sama sahaja. Ya, sebab apa? Sebab mereka adalah alladzina an'amallahu alaihim, ya, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jelas, ya, bahawa para nabi ini hidup di dalam kubur mereka, dalam alam barzah mereka hidup. Begitu juga para syuhada, mereka juga jelas, ya, dalilnya mereka hidup di dalam kubur, di alam barzah. Dan termasuk juga ia dikiaskan tadi berdasarkan dalil ayat Quran tadi, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, termasuk sekali. Dan dalam riwayat yang lain ada disebut dengan jelas, ya, kenapa al-wasilah itu juga termasuk, ya, hamba-hamba Allah yang saleh. Disebutkan dalam riwayat Al-Hakim, ya, muka surat 2, Umar berkata, ayuhan nas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yara lil Abbas ma yara al-walad li walidihi. Jadi sebabnya, ya, Rasulullah ini dia merasakan, ya, bahawa Al-Abbas ini seperti ayah dia sendiri. Yu'azzimuhu wa yufakhimuhu wa yubirru qasamahu. Ya, maknanya Nabi memuliakan, membesarkan, dan juga melaksanakan sumpahnya. Ya, sumpah jika disebut oleh
Sayyidina Al-Abbas radhiyallahu anhu. Faqtadu ya ayuhan nas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ammi Al-Abbas. Jadi contohilah wahai manusia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pakciknya Al-Abbas, iaitu memuliakan dia, wa taqidhuhu wasilatan ila Allah, dan jadikanlah dia wasilah, wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala fi ma nazala bikum, terhadap perkara yang bala bencana yang turun kepada kamu. Hadis ini walaupun jalur sanadnya itu saya sebutkan ada perawi yang dhaif, namun ada mutabaah daripada jalan riwayat yang lain, maka dia meningkatkan darjat hadis itu di khabar tersebut, daripada dhaif kepada tahap yang lebih kuat. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, juga ada dalam riwayat asar yang lain, kenapa al-wasilah itu termasuk juga hamba Allah yang saleh, berkenaan dengan kelebihan Ibnu Ummi Abd. Yakni gelaran kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, apabila beliau mendengar seorang pembaca Al-Quran membacakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah qala al-qurbah, kata Huzaifah, al-qurbah ini amalan, sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Thumma qala laqad alimal mahfuzun min ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna ibna ummi abdin min aqrabihim ila Allahi wasilatan. Dan orang-orang yang terpelihara dari kalangan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini juga mungkin boleh menjadi dalil bahawa para wali, para orang saleh ini dia tak maksum tapi mahfuz, dipelihara oleh Allah. Jadi orang-orang yang dipelihara oleh Allah dari kalangan sahabat Nabi ini mengetahui bahawa Ibnu Ummi Abdin, iaitu Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang paling dekat kepada orang yang paling dekat di antara mereka itu sebagai wasilah. Ini hadis yang sahih. Jadi al-wasilah itu jelas, bukan semata-mata termasuk sesuatu amalan, tapi juga termasuk seseorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak nak mengulas tentang kesalahan salah faham tentang definisi tawasul di kalangan ramai orang, termasuk yang ada dalam kamus dewan, salah bila dia lebih memilih kepada saya ingat ini sebabnya ialah kerana pada tahun 80-an 90-an bila datangnya semangat Islam, munculnya gerakan-gerakan Islam, jadi mereka ini terpengaruh juga dengan pemikiran-pemikiran yang dianggap sebagai tajdid, pembaharuan dalam Islam. Jadi termasuk juga fahaman-fahaman yang berkait dengan tawasul ini, maka difahami dengan secara berat sebelah. Memang kita tidak nafikan bahawa berlakunya perselisihan pandangan di kalangan ulama, tapi sepatutnya ianya tidak berat sebelah, tidak ambil satu pandangan saja, tapi pandangan yang lain dibiarkan, tidak diambil, ataupun dianggap tidak muktabar, padahal itulah yang muktabar. Bahkan saya sebutkan bahawa orang pertama yang mempertikaikan sebab apa berlaku khilaf, padahal sebelumnya tidak ada khilaf. Ini disebut oleh Imam Taqiyuddin As-Subki dalam kitabnya Syifa As-Saqam fi Ziyarah Khairil Anam. Jadi beliau menyebut muka surat 4 itu, i'lam annahu yajuz, saya bacakan terjemahan sajalah. Ketahuilah bahawa harus dan elok bertawasul, istighasah dan memohon syafaat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Keharusan dan keelokannya adalah termasuk perkara-perkara yang sudah maklum, semua orang tahu. Bagi setiap orang yang beragama sudah diketahui termasuk daripada perbuatan para nabi dan rasul. Sejarah para salafus salih, para ulama dan masyarakat umum Islam semua tahu. Tidak ada seorang pun yang mengingkarinya daripada kalangan para penganut agama-agama, lebih umum lagi, bukan orang Islam saja. Penganut agama mahu pun didengari seumpama itu dalam mana-mana zaman, tidak ada yang ingkar dan tidak pernah
didengari ada orang ingkar. Sehinggalah datang Ibnu Taimiyah. Ini yang disebut oleh Imam Taqiyuddin As-Subki. Beliau adalah tokoh besar yang disebut oleh ramai ulama, dia mencapai tahap mujtahid. Cuma dia tidak buat mazhab sendirilah. Dia masih lagi sebagai pengikut mazhab Syafi'i. Jadi sehinggalah datang Ibnu Taimiyah, lalu dia membincangkannya dengan satu perbincangan yang mengelirukan golongan yang daif lagi bodoh, dan membuat pembaharuan yang belum pernah dilakukan orang sebelumnya daripada mana-mana zaman. Ya, dan inilah yang saya sebut tadi, orang ingat dia sebagai tajdid, padahal dia bukan tajdid. Dia hanya membawa satu kefahaman yang dia faham, sedangkan kefahaman itu menyalahi jumhur ulama sebelumnya. Sebab itu dia telah mengkritik kisah yang diriwayatkan daripada Imam Malik bahawa beliau berkata kepada Khalifah Mansur tentang cara ziarah, mohonlah syafaat dengannya. Imam Malik sendiri meminta kepada Khalifah Mansur supaya mohonlah syafaat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kami telah pun terangkan kesahihannya. Jadi Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kita tetap bertarahum dengan beliau kerana beliau memang tokoh besar, ilmunya tidak dinafikan, tapi bukan bermakna semua masalah yang dia bawa itu betul berlaku. Bahkan yang menjadi kekeliruan pada masa ini adalah datang daripada pemikiran-pemikiran beliau yang syaz ini, yang bermasalah ini. Justru itu kami masukkan soal istighasah dalam kitab ini kerana dia turut membincangkannya bersama soal ziarah. Jadi ini perkara-perkara yang dibincangkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, tawasul, istighasah tentang ziarah ini. Jadi sebab itu dijawab balik oleh Imam Taqiyuddin dalam kitab beliau Syifa As-Saqam, dan beliau mengingatkan, memadailah kamu ini bagimu bahawa pengingkaran Ibnu Taimiyah terhadap istighasah dan tawasul itu merupakan satu pandangan yang belum pernah diucapkan oleh seorang alim pun sebelumnya. Sehinggalah ia menjadi misal buruk di kalangan umat Islam disebabkan olehnya. Jadi selepas daripada sebelum itu tidak ada khilaf, tetapi selepas daripada itu mula dikatakan tawasul, istighasah ini khilaf. Bahkan disebut oleh Imam Hasan Al-Banna dalam Usul Al-Ishrin, dia kata, dan berdoa apabila disertai dengan tawasul kepada Allah dengan seseorang dari makhluknya adalah khilaf far'i fiqhi. Bila far'i ini fiqhi lah, fiqh saja, bukan masalah akidah. Ini bukan masalah akidah dalam cara berdoa, dan bukan merupakan masalah-masalah akidah. Jadi kenapa orang Wahabi ni, muka surat 5 saya cuba cepat. Kenapa orang Wahabi ni dia pertikaikan tawasul dengan istighasah dan dianggapnya sebagai syirik? Bahkan sampai ke hari ini memang tak kereda lah, benda ni tidak kereda. Ini macam dia punya trigger, picu dia, yang menjadi teras dalam fahaman Wahabi. Jadi sebab apa? Sebab yang menjadi masalah mereka ini, mereka menyangka umat Islam seperti Mu'tazilah dan Qadariyah. Mereka sangka ni umat Islam ni semua ni macam Mu'tazilah dan Qadariyah. Sebab apa? Qadariyah, Mu'tazilah ni dia mempercayai sesuatu benda boleh memberi kesan manfaat atau mudarat dengan kudrat atau kuasa yang diletakkan oleh Allah padanya. Jadi orang Mu'tazilah ni dia percaya bahawa manusia ni telah diberikan kudrat oleh Allah. Jadi dia bertanggungjawab terhadap diri dia, sama ada dia nak melakukan ketaatan, maksiat, maka semua itu adalah atas kemampuan diri dia, kuasa yang diberikan oleh Allah kepada dia secara istiqlal, berasingan, tidak ada lagi pengaruh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi campur tangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan Mu'tazilah ataupun Qadariyah. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah bukan begitu. Kita tidak boleh meyakini bahawa Allah Taala memberikan kuasa kepada makhluknya, dan dengan kuasa itu dia mampu untuk memberi kesan manfaat ataupun mudarat kepada yang lain. Jadi itu bukannya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kena faham. Sebab itu wajib setiap Muslim ini dia mempelajari dan memahami sifat 20.
sifat 20 bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia bukannya sunat. Bukan sunat, dia wajib. Ya, kalau dia tak tahu tentang sifat Allah taala ni, dia berdosa. Ya. Jadi sebab itu wajib dia mengetahui tentang sifat-sifat Allah taala. Dia wajib tahu apa itu kudrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang menjadi masalah. Diingat kita ni macam Mu'tazilah ataupun Qadariyah. Jadi menurut fahaman mereka itu, sesuatu benda itu boleh memberi manfaat dan mudarat dengan sendirinya tanpa ada lagi campur tangan daripada Allah. Walhal, i'tiqad kaum Mu'tazilah Qadariyah ini adalah sesat. Ya. Dan dianggap mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab ada kuasa lain selain daripada kuasa Allah. Maknanya Allah Taala bagi kuasa, jadi seolah-olah ada kuasa lain daripada selain kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun yang perlu kita faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apabila kita sudah mengenal sifat-sifat Allah yang wajib setiap Muslim tahu, tiada unsur syirik yang akan berlaku kerana semua umat Islam wajib meyakini bahawa yang berkuasa memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Semua benda atau makhluk tiada kuasa untuk memberikan manfaat atau mudarat melainkan Allah jua yang memberikannya di sisi makhluk. Ya, di sisi makhluk indahu, atau benda tersebut berdasarkan hukum adat. Ya, berdasarkan hukum adat. Seperti pisau boleh memotong, itu hukum adat. Maknanya secara adatnya dia memotong. Tapi yang sebenarnya memotong ialah Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya tertakluk atas izin yang berlaku. Boleh jadi nak potong tak boleh potong. Walaupun setajam mana tapi tidak boleh potong. Memotong pisau itu. Walaupun dia tajam tapi tidak boleh memotong. Ini semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang kita maklum. Jadi benda-benda yang secara hukum adat itu mesti kita faham bahawa ianya adalah sebenarnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas kuasa atau kudrat yang ada pada makhluk yang disebutnya dalam kita akidah itu sebagai al-qudrah al-hadithah, kudrat yang baharu, ataupun al-quwah al-muda'ah, kekuatan yang Allah berikan itu, macam pisau tadi boleh memotong, itu ialah qudrah hadithah ataupun al-quwah muda'ah, ataupun makanan boleh mengenyangkan, ataupun ubat boleh menyembuhkan penyakit. Ini adalah kudrat yang Allah Taala berikan, tidak dapat memberi apa-apa kesan. Sebenarnya boleh, dia tidak ada boleh memberi kesan apa-apa melainkan Allah Taala yang menciptakan kesan tersebut di sisinya, indahu, di sisinya, bukan dengan melaluinya, indaha la biha. Jadi yang memberi kesan itu manfaat dan mudarat ialah Allah Subhanahu wa taala. Cuma ia berlaku di sisinya, sesuatu yang saya sebutkan tadi itu secara hukum adat sahaja. La biha, bukannya dengan melalui, maknanya diberikan kekuatan itu secara berasingan, maka tidak ada lagi campur tangan daripada Allah, bukan begitu. Justru tawasul dan istighasah hanyalah sejenis usaha yang diharuskan. Jadi ini termasuk dalam bab al-kasbu, usaha. Jadi ini adalah akidah asas Ahlussunnah wal Jamaah yang kita perlu maklum. Apabila kita bertawasul, beristighasah, bukannya orang yang kita jadikan tawasul dan istighasah itu ia boleh memberi manfaat dan mudarat. Jangan. Kalau ada i'tikad begitu, maknanya dia belum lepas syarat memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia kena belajar fardu ain dahulu. Kena belajar fardu ain, maknanya belum lepas lagi. Dia punya akidah dia ni. Dia tak faham bahawa yang boleh memberi manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kenapa tawassul dan istighasah ini diharuskan? Kerana ini ialah termasuk daripada keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang bukan bermakna kita mesti bertawassul, beristighasah, bukan. Ini hanya harus. Dia bukannya masuk kepada hukum wajib, bukan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bai'ah
bahkan wasiat kepada ramai sahabatnya supaya tidak meminta kepada sesuatu sesiapa pun. Tidak meminta sesuatu kepada sesiapa pun. Ini adalah yang paling tinggi. Ini adalah yang paling tinggi. Ya? Tidak meminta apa-apa, sesuatu apa pun kepada makhluk. Ini adalah yang paling tinggi. Maknanya bukan berarti bila Nabi sebut begitu, maknanya tawasul istighosah tak boleh. Bukan. Ini nak menunjukkan peringkat tahap-tahap. Ya, manusia ini ada pelbagai. Ya, ada pelbagai, bukannya semua dalam keadaan sama. Bahkan disebutkan ya, apabila sahabat-sahabat yang pernah berbai'ah dengan Nabi ya, untuk tidak meminta Allah yas'al an-nas syai'a, tidak meminta sesuatu apa pun kepada manusia. Ini diriwayatkan dalam banyak hadis ya, ada dihimpunkan oleh Imam Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Hadis-hadis berkenaan dengan bai'ah, berbai'ah dengan Nabi, dan ada juga yang Nabi berikan wasiat kepadanya, sehingga kan apabila jatuh cemeti ya, daripada tunggangan mereka, bila mereka menunggang kenderaan dan jatuh barang ataupun jatuh cemeti daripada kenderaan dia ya, maka dia tak minta orang-orang yang ada kat bawah tu tolong ambilkan. Maknanya dia tak minta untuk tolong ambilkan. Tapi dia sendiri turun. Ya. Ada juga diriwayatkan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, beliau walaupun sebagai khalifah ya, yang tinggi kedudukannya, tapi beliau turun sendiri ya, tanpa meminta khadamnya ya, ataupun orang-orang yang ada di bawah itu untuk ambilkan ya, barang yang jatuh itu. Dia turun sendiri dan dia ambil. Sebab dia telah berbai'ah ya, untuk tidak meminta sesuatu apapun kepada manusia. Ini bukan bermakna tawasul istighosah itu tak boleh, bukan memansuhkan. Ini menunjukkan keluasan ya, syariat Islam, ya, syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelebihan-kelebihan yang disebutkan, sebab tawasul istighosah ini ada dalilnya yang mungkin kalau tak sempat tuan-tuan boleh baca sendiri. Tapi ada satu konsep yang hendak saya sampaikan dalam muka surat 6 itu ya, tawasul istighosah yang tidak menafikan tauhid ini, saya sebut contohnya tentang kelebihan Hajar Aswad. Ya, tentang kelebihan Hajar Aswad. Ya, kalau bertawasul tadi seperti yang disebut oleh Dr. Syuhada, ya, hadis riwayat Uthman bin Hunayf, ya, apabila ya, seorang yang buta itu ya, dia bertawasul, akhirnya dia dapat melihat semula. Ya, dapat melihat semula. Ini kelebihan ini bertawasul. Jadi ini saya nak sebut tentang kelebihan Hajar Aswad yang disebut daripada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yab'athanna Allahu al-hajar yaumil qiyamah lahu 'ainan yubsir bihima wa lisan yantiqu bihi yashhad liman istalamahu bihaqq. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya Allah akan membangkitkan Hajar Aswad pada hari kiamat dalam keadaan memiliki dua mata. Padahal dia adalah batu ya, makhluk yang tidak ada bernyawa, tapi nanti di akhirat dia ada dua mata ya, untuknya melihat dan lidah untuknya berbicara, di mana ia memberikan persaksian terhadap orang yang telah beristilam kepadanya dengan benar. Beristilam ya, sama ada ya, dia menyentuhnya ya, mengusapnya, mengucupnya ya, mencium ataupun melambai, sebab mungkin jauh dia istilam saja kepada Hajar Al-Aswad ya, hadis yang sahih. Jadi beristilam kepada Hajar Aswad ini hakikatnya sejenis tawasul. Ya, sejenis tawasul maknanya orang yang nak dapatkan kelebihan itu, kalau kita tengok orang berebut-rebut ya, nak mencium Hajar Aswad ni. Saya pun tak boleh. Bila orang berebut tu dah hampir dah, muka tu dah dekat sikit lagi ditarik. Ditarik. Dia kata dah. Padahal kita tak sampai lagi, muka tu tak sampai lagi. Ditarik. Nak kata susahnya ya, nak cium Hajar Aswad ni. Namun begitu Sayyidina Umar telah menarik perhatian kita kepada satu aspek akidah. Aspek akidah yang betul. Kelebihan tak boleh nafikan. Tetapi ya, dari segi akidah, apa yang disebut oleh Sayyidina Umar, ya, annahu ja'a ilal Hajar al-Aswad faqabbalahu. Ya, beliau datang kepada Hajar al-Aswad, kemudian ya, dicium Hajar al-Aswad, faqala ini a'lam annaka Hajar
la tadur wala tanfa, sebenarnya aku tahu engkau adalah batu yang tidak memberi mudarat dan tidak juga memberi manfaat. Padahal ada hadis yang menyebut kelebihan dia tadi. Tapi nak kata dari segi akidah itu, yang memberi manfaat mudarat itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas, walaupun dari segi i'tiqad Hajar Aswad tidak memberi manfaat dan mudarat dengan kuasanya sendiri, dengan kuasanya, namun dengan sebab pengambilan asbab. Jadi tawasul dan istighosah ini dia adalah suatu jenis pengambilan asbab. Jadi mengambil asbab ini tidak ada masalah. Ini juga antara keyword yang perlu kita faham pada hari ini, pengambilan sebab, yaitu dengan tadi beristilah dengan Hajar Aswad, maka orang yang berbuat demikian akan memperoleh manfaat dan kelebihannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini apa yang perlu kita faham, Dia hanya satu bentuk pengambilan sebab untuk kita mendapatkan apa yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bergantung kepada asbab, ini yang salah. Bukannya kita mengambil asbab itu, kita bergantung kepada asbab itu yang boleh memberi manfaat mudarat, bukan. Dia hanya sebagai sebab sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, terus kepada muka surat 9 yang sepatutnya tajuk saya ini berkenaan dengan tawasul dan istighosah dari perspektif hadis Nabawi. Hadis yang pertama yang saya bawakan ini yang masyhur lah, hadis Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu. Ada yang menyebut bahawa mungkin telah disebut tadi oleh Dr. Syuhada, tapi saya nak sebut bahawa setelah Nabi wafat, setelah Nabi wafat juga Utsman bin Hunayf, dia telah mengajarkan doa ini kepada seseorang. Dia mengajarkan doa ini kepada seseorang yang lain, untuk dia menyelesaikan, mendapatkan keperluan dan hajat dia daripada khalifah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi menunjukkan bahawa Utsman bin Hunayf ini dia memahami bahawa tawasul itu bukan sekadar Nabi masa hidup, tak, tapi juga setelah Nabi wafat. Setelah Nabi wafat pun boleh. Sebab kewafatan Nabi itu dia hanya sebagai hukum alami sahaja. Nanti disebutkan kalau sempat kenapa tidak ada bezanya sama ada Nabi wafat ataupun Nabi masih hidup. Bahkan dalam satu riwayat lain disebutkan, bahkan Nabi sendiri menyebutkan, dalam satu riwayat lain ditambah, wa in kanat hajah faf'al mithla dzalik. Sekiranya jika ada sebarang hajat, kalau ada apa-apa yang kamu nak minta, maka lakukanlah seumpama itu. Faf'al mithla dzalik. Nabi tak kata, ini masa aku hidup saja, masa aku dah wafat nanti jangan. Tak ada. Tak ada. Dan dalil-dalil yang ada ni semuanya dia adalah umum, tidak dikaitkan sama ada Nabi masih hidup ataupun Nabi telah wafat. Dan juga hadis yang kedua, hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkenaan dengan tawasul Adam alaihi salam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi zahir ke alam dunia, yang mana disebutkan bahawa baginda juga bertawasul dan meminta syafaat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan riwayat tersebut dhaif, namun saya bawakan syahid yang kuat yang disebut oleh Syekh As-Sayyid Al-Alamah Al-Muhaddis Abdullah bin As-Siddiq Al-Ghumari, bahawa ini adalah sanad yang kuat. Jadi yang perlu dibaca ialah yang dipulkan, yang kat bawah tu. Yang atas tu dia riwayat yang dikatakan dhaif. Tapi bila ada syahid, maknanya dia menyokong riwayat yang atas itu. Dia meningkat daripada dhaif kepada tahap yang lebih kuat. Bahkan disebut oleh ramai ulama hadisnya seperti Al-Hafiz Ibnu Al-Jauzi, begitu juga Syekh Ibnu Taimiyah pun sebut, dan beliau tak komentar tentang yang riwayat ini, dan juga Al-Hafiz Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi.
Dan juga hadis ketiga, hadis Anas bin Malik, tentang Nabi SAW bertawasul dengan Nabi sebelumnya. Apabila ibu saudaranya, Fatimah binti Asad, ini isteri kepada Abu Talib. Jadi Abu Talib itu juga sudah dianggap sebagai bapanya yang memelihara Nabi sejak kecil. Jadi makciknya pun sudah tentu, istrinya juga sudah tentu dianggap juga sebagai ibunya. Jadi Abu Talib dengan istrinya itu dianggap Nabi sebagai ibu bapa, sebagai ibu bapa. Sebab itu disebutkan dalam riwayat ini, ighfir li ummi, ampunilah dosa ibuku. Fatimah binti Asad, teguhkanlah hujahnya dan luaskanlah tempatnya dengan hak nabimu dan para nabi sebelumku. Jadi Nabi juga bertawasul dengan nabi-nabi sebelumnya. Dan hadis ini mungkin dipertikaikan, sahih tak sahih, tapi mengikut Dr. Mahmud Said Mamduh, hadis ini adalah hadis hasan. Jadi kalau orang yang mengatakan dhaif, terpulanglah pada dia. Kita tetap kata hasan, kena yakin lah. Kena yakin, jangan gitu dhaif ke hasan ke dhaif. Kita jangan ragu-ragu. Bila kita dah nampak hujah-hujah dia, jelas hasan. Nabi juga menganjurkan bertawasul bagi orang yang hendak keluar dari rumah. Ini telah disebutkan oleh Sri Dr. Syuhada tadi. Dan mungkin yang perlu saya sebutkan, selain daripada hadis yang kelima itu, tuan-tuan boleh baca sendiri, ialah tentang istighasah. Istighasah pada muka surat 18. Mana pengerusi? Ada masih berapa lama tak? Ada lagi masih? Istighasah. Okey. Jadi yang perlu kita tahu, istighasah iaitu meminta pertolongan, meminta bantuan, ataupun ada istilah lain, al-isti'anah. Selain al-istighasah yang muradif dia, seerti dia, al-isti'anah meminta bantuan, al-istimdad juga meminta bantuan, al-istinsar meminta pertolongan juga. Jadi sama ada istighasah, isti'anah, istimdad, istinsar, ini lebih kurang. Jadi kalau orang tu masih hidup, tak ada yang pertikai. Meminta bantuan dengan orang yang masih hidup ini tidak ada yang pertikai. Syirik ke tidak? Tapi bila telah meninggal dunia, dikatakan syirik. Jadi ini kita heran. Seolah-olah orang itu bila dia hidup, dia boleh memberi manfaat dan mudarat. Bila dia meninggal, tidak boleh memberi manfaat dan mudarat. Ini akidah ni bahaya. Akidah seperti ini bahaya. Jadi sebenarnya kita tidak boleh meyakini orang hidup boleh memberi manfaat dan mudarat. Begitu juga orang telah mati tidak memberi manfaat dan mudarat. Tetapi orang-orang yang saleh, an-nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin, jangan lupa ni. Ini mereka allazina an'ama Allahu alaihim. Mereka bukan seperti orang lain, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Ini juga antara keyword pada hari ini, keyword bahawa orang yang telah meninggal dunia itu memang tidak boleh memberi manfaat dan mudarat. Tapi ada pengecualian tadi. Allazina an'ama Allahu alaihim. Jadi batu pokok tak termasuk. Mana-mandai dia tanya batu pokok. Okey. Jadi ini ialah antara keyword yang kita perlu faham. Jadi bila minta bantuan orang hidup, semua orang kata tak syirik. Tak syirik. Tapi bila telah meninggal dunia, dia katakan syirik. Jadi dia tak faham. Dia tak faham akidah sebenar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia tak faham tauhid yang sebenar, mengikut konsep Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi sebenarnya masa dah habis, tuan-tuan. Jadi saya tak sempat untuk masuk kepada hadis-hadis istighasah itu, tapi dia sebenarnya dia hanya menyokong hadis-hadis yang sebelumnya sahaja, menyokong hadis-hadis yang sebelumnya sahaja. Dan saya ingin sebut satu hadis yang mungkin boleh izinkan sedikit masa, yang tak disebut oleh mana-mana kitab, tapi saya sebut muka surat 21, tuan-tuan.
Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang kepada kamu, saya sebutkan terjemahan saja. Akan datang kepada kamu, ini hadis sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Ini akan datang kepada manusia satu zaman yang ketika itu ada sekelompok orang yang berperang, lalu orang bertanya kepada mereka, apakah di antara kalian ada orang yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini Nabi sendiri bagi tahu, Nabi sendiri ceritakan. Nanti akan datang nanti, ya. Jadi orang-orang minta bantuan. Orang minta bantuan. Istighasah, inilah istighasah ya, ataupun al-isti'anah atau al-istinsar, minta bantuan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelompok itu menjawab, ya ada di kalangan kami sahabat Nabi, maka mereka diberi kemenangan. Jadi kalau berperang, kalau dalam tentera itu ada sahabat Nabi, menang. Jadi mereka ini beristighasah ya, ataupun isti'anah atau istinsar dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sahabat saja disebut lagi. Kemudian akan datang lagi kepada manusia suatu zaman yang ketika itu ada sekelompok orang yang berperang, lalu ditanyakan kepada mereka, apakah di antara kalian ada orang yang bersahabat dengan sahabat-sahabat Rasulullah? Tabi'in, maksudnya tabi'in. Ya, orang yang bersahabat dengan sahabat-sahabat Rasulullah, ini tabi'in. Jadi dan tabi'in ini belum muncul lagi. Jadi Nabi telah membenarkan istighasah, isti'anah dengan orang yang belum muncul lagi pun, ya. Belum lahir pun. Lalu dijawab, ya ada. Maka mereka diberi kemenangan. Menang. Ini kelebihan dia. Ya. Jika dalam tentera itu ada tabi'in, menang. Kemudian akan datang lagi kepada manusia satu zaman yang ketika itu ada sekelompok orang yang berperang, lalu ditanyakan kepada mereka, apakah di antara kalian ada orang-orang yang bersahabat dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini ialah atba' at-tabi'in atau taba'ut tabi'in. Jadi mereka menjawab, ya ada, maka mereka diberi kemenangan. Jadi ini antara dalil bahawa meminta tolong ini ya, dari segi apa, kalau tidak kita letakkan sifat ketuhanan pada orang yang kita minta tolong, itu tidak ada apa-apa masalah. Yang masalah dalam bertawasul, beristighasah, kita letakkan sifat ketuhanan kepada orang yang kita jadikan wasilah ataupun istighasah itu kita letak sifat ketuhanan. Padahal kita alhamdulillah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan setiap Muslim pun tidak ada rasanya yang beriktikad sebegitu. Wal-iyazubillah. Yang tidak ada. Jadi apa masalah? Tidak ada masalah. Ya, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Jadi ini yang dapat saya kongsikan dalam kesempatan ini. Jadi sudah saya sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi